Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Khairunisa Sahira binti Muhammad Syukri sebagai wakil kumpulan 2. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 2 iaitu Adibah Atilah binti Amrul, Rachel Chiu Penyuk, Reginald Felix anak Barek, Sakinul Fadatul Wanida binti Abdul Kasim dan Syihar Izzah Shah binti Samsul. Okey, saya akan menyerahkan kepada saya akan mempersilakan Reginald Felix untuk menerangkan pengenalan tentang tugasan kami. Okay, selamat pagi kepada selamat pagi. Selamat pagi kepada rakan-rakan sekalian. Okay, dan juga kepada Dr. Hamidah Abdul Wahab. Siapa? Hamidah Abdul Wahab. Okay. Mula balik Okay, selamat boleh. pagi. Okay, selamat pagi kepada Dr. Hamidah Abdul Wahab dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Okay, sebagai permulaan saya akan memperkenalkan tentang pengenalan bagi hasil kajian kami. Yang pertama adalah kami akan memperkenalkan tentang apa itu pantun. Pantun merupakan sastra Melayu yang boleh digunakan secara meluas, terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu. Dan juga pantun kebiasaannya terdiri daripada 4 baris dan berangkap dan setiap rangkap seringkali menggunakan bahasa-bahasa indah dan mempunyai makna-makna yang tertentu. Dan setiap rangkap pantun terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pembayang dan juga bahagian maksud. Pada zaman dahulu, kebiasaannya pantun digunakan sebagai sastra lisan. Namun sekarang ianya seringkali dijumpai dalam bentuk bertulis, contohnya seperti buku-buku dan juga terutamanya buku Komsas yang dipelajari oleh pelajar-pelajar sekarang. Setiap pantun mempunyai peranan tersendiri, iaitu ianya merupakan satu adat bagi memelihara bahasa sebagai penjaga fungsi kata dan juga ianya bagi menunjukkan kemampuan seseorang itu dengan secara untuk berfikir. Selain itu juga sebagai generasi muda pada zaman ini, kita haruslah mengekalkan tradisi ini agar dapat melatih diri untuk bertutur dengan baik serta menjaga keindahan bahasa Melayu. Dan juga belajar pantun ini juga dapat mendatangkan pelbagai manfaat terutamanya kepada masyarakat. Okey, seterusnya adalah kita lihat dahulu definisi pantun. Okey, definisi pantun terbagi kepada dua orang tokoh, iaitu Zabah di dalam bukunya yang bertajuk Ilmu Mengarang Melayu, mengatakan bahawa pantun merupakan puisi tertua dan juga milik asal kepada masyarakat Melayu. Manakala menurut Harun Matpiyah mengatakan bahawa pantun merupakan puisi asli yang dimiliki oleh masyarakat Melayu serta merupakan puisi yang paling awal muncul berbanding puisi-puisi yang lain. Di dalam setiap puisi terdiri daripada 5 jenis pemikiran, iaitu pemikiran tentang kewujudan atau metafizik. Yang kedua adalah pemikiran tentang ilmu pengetahuan atau dikenali sebagai epistemologi, pemikiran tentang moral manusia ataupun dikenali sebagai etika, pemikiran manusia tentang penanggulan manusia terhadap alam atau dikenali sebagai logik, dan yang terakhir adalah pemikiran tentang keindahan estetika. Baiklah, untuk slide seterusnya saya akan menyerahkan kepada Izzah untuk bahagian kaedah dan juga Adibah untuk bahagian objektif. Dipersilakan. Okey. Dalam kajian ini terdapat 2 kaedah kajian yang kami gunakan dalam kajian ini, iaitu kaedah buku bagi mencari sumber maklumat yang tepat dan secara logik. Selain itu kami juga menggunakan
kaedah internet bagi memperolehi lebih banyak maklumat yang dengan lebih meluas. Objektif akan diterangkan oleh Adibah. Okey, saya akan teruskan dengan objektif kajian. Objektif kajian terdapat dua, iaitu yang pertama mengenal pasti falsafah pemikiran masyarakat yang terdapat dalam pantun nasihat, kebijaksanaan dan ilmu. Yang kedua, mengkaji keberkesanan pantun dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat. Seterusnya saya akan berikan kepada Regina untuk pantun yang pertama. Selamat pagi. Sekarang kini saya akan memperkenalkan hasil kajian kami. Yang pertama adalah kami mengkaji tentang pemikiran masyarakat tentang tingkah laku dan moral manusia ataupun dikenali sebagai etika. Berikut merupakan pantun nasihat. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik rasa nak junjung. Okay, pantun yang telah pantun tersebut merupakan hasil daripada Zainal Abidin Baka pada tahun 1984 daripada kumpulan Pantun Melayu. Pantun di atas jelas menunjukkan pelbagai persoalan terutamanya tentang nasihat kepada manusia supaya menjadi seorang manusia yang baik dan berjaya dalam hidup. Seperti yang kita ketahui, berbudi kepada orang lain merupakan satu tuntutan agama dan ianya juga memaparkan kehidupan masyarakatnya yang unik. Pantun kebiasaannya dijadikan sebagai salah satu medium untuk memberikan nasihat dan tunjuk ajar, terutamanya kepada generasi muda kita. Bahkan pantun juga dijadikan sebagai kaedah peringatan dan sebagai langkah untuk memberi nasihat secara diam-diam kepada masyarakat. Gaya bahasa yang dikaji dalam pantun tersebut adalah gaya bahasa hyperbola. Fungsi hyperbola adalah bagi mewujudkan keindahan bahasa, terutamanya kepada serangkap pantun. Ianya justru bagi menimbulkan sesuatu atau menyatakan sesuatu secara berlebihan yang boleh dianggap sebagai melampau. Kebiasaannya gaya bahasa hyperbola diselipkan ke dalam pantun bagi menimbulkan satu luahan perasaan maupun tanggapan secara melampau dan bagi menekankan sesebuah penerangan dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, budi baik rasa nak junjung. Contoh di atas telah menggambarkan perasaan seseorang yang berkobar-kobar ingin membalas jasa seseorang yang begitu berbudi dan juga sentiasa bersikap baik kepada orang lain. Ianya juga menunjukkan perasaan seseorang yang ingin menjunjung tinggi seseorang yang sentiasa berbudi pekerti kepada orang lain, dan juga ini bagi menggambarkan bagaimana seseorang yang berbudi itu dan bertata tertib dia akan dipandang tinggi serta dihormati oleh orang lain. Bagi pemikiran masyarakat pula, jelas sudah terang lagi bersuluh, pantun tersebut dijadikan sebagai satu medium untuk menyampaikan nasihat. Hal ini kerana pada zaman dahulu kebiasaannya golongan tua menggunakan pantun sebagai salah satu teknik untuk menyindir atau menempelak seseorang itu dengan lebih sopan. Hal ini kerana masyarakat kita tidak suka menimbulkan masalah pergaduhan, tetapi oleh kerana keinginan untuk menyampaikan nasihat, golongan tua menggunakan pantun sebagai jalan penyelesaiannya. Bahkan pantun digunakan sebagai satu langkah untuk mengkritik ahli yang lain, tetapi masih mengekalkan suasana keharmonian terutamanya dalam sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, hati terkenang mulut menyebut, budi baik rasa nak junjung. Dua baris pantun yang dijadikan contoh jelas menggambarkan sindiran kepada masyarakat yang enggan atau tidak ingin melakukan sebarang budi kepada orang lain. Hal ini kerana masyarakat dahulu maupun masyarakat kini menganggap bahawa manusia yang banyak berjasa dan banyak berbudi kepada orang ramai akan sentiasa dihormati dan dipandang tinggi. Bahkan manusia yang enggan membuat budi akan disindir dan juga dipandang rendah oleh masyarakat. Hal ini jelas memberikan sedikit pandangan kepada masyarakat bahawa budi dan jasa
yang telah dilakukan sewaktu di lagi akan membawa seseorang itu kepada peningkatan derajat masa hidupnya di dunia maupun setelah meninggal. Seterusnya saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada Rachel untuk pantun yang kedua. Dipersilakan. Jadi, selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Hamida dan juga rakan-rakan saya sekalian. Saya Rachel Ciupenyo, jadi saya akan membentangkan pantun 2, yaitu pemikiran masyarakat tentang tingkah laku dan moral manusia, yaitu etika. Jadi pantun nasihat tersebut adalah, burung tiung terbang tinggi, burung merpati mencari sarang. Kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Jadi pantun ini dihasilkan oleh Zainal Abidin Bakar pada tahun 1984 oleh dalam bukunya yang bertajuk Kumpulan Pantun Melayu. Next. Oke, jadi dalam pantun ini pengarang meminta manusia supaya menjadi manusia yang perlu memiliki perasaan kasih sayang kepada manusia yang lain. Kedua adalah tema pantun ini pula adalah nasihat menasehati, yaitu menasehati manusia supaya menjaga pelakuan baik, di samping tidak mengamalkan sikap keji seperti sombong dan sentiasa munasabahkan diri agar tidak dibenci oleh masyarakat dan juga agama. Jadi pantun nasihat ini disampaikan secara keseluruhan tanpa perlu secara lisan. Seterusnya pantun ini dia dapat melahirkan suasana yang harmoni lah. Oke, seterusnya gaya bahasa yang terdapat dalam pantun nasihat tersebut adalah anafora. Jadi anafora bermaksud pengulangan kata di awal baris secara berturutan. Contohnya pengulangan kata burung di awal baris secara berturutan. Dia dapat memberikan kejelasan kepada pantun tersebut. Kedua, dia dapat menimbulkan kesan penegasan yang dapat mengukuhkan lagi pantun nasihat yang dibentuk. Seterusnya dapat menimbulkan irama sekaligus dapat menarik perhatian pembaca untuk mendalami pantun nasihat tersebut. Next. Oke, jadi ke sini kita boleh tengok pemikiran masyarakat untuk rangkap kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang. Jadi untuk pantun ini, dia ingin menasihati dan mengingati manusia supaya tidak menjadikan budaya sombong sebagai satu prinsip pribadi. Kerana budaya ini memang tidak disukai oleh orang ramai. Justru, masyarakat perlulah menyuburkan perasaan kasih sayang sesama sendiri supaya kehidupan mereka sentiasa berada dalam sesuatu kerukunan dan juga harmoni lah. Jadi terakhir, manusia perlulah mengelakkan sikap berdendam sebab sikap ini akan membawa mereka ke arah kehancuran seperti yang terungkap dalam rangkap pantun nasihat ini. Jadi saya akan serahkan slide yang ketiga, pantun yang ketiga. Maafkan saya, pantun yang ketiga kepada Syariza. Okey, saya akan menerangkan pemikiran masyarakat tentang ilmu pengetahuan epistemologi, iaitu pantun ilmu. Kembang mekar bunga dahlia, kembang bersama si bunga kekwa, menuntut ilmu amalan mulia, jadikan amalan di dalam jiwa. Pantun tersebut diperolehi daripada Helora Mohirin 2013 dalam pantun ilmu Melayu. Next. Makna pantun. Pantun tersebut memperlihatkan penulis ingin menunjukkan kepentingan menuntut ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Pantun tersebut juga merupakan salah satu warisan Melayu yang tergolong sejenis puisi tradisional Melayu. Pantun Melayu juga digunakan bertujuan menyindir, bergurau dan menyarankan kepada masyarakat bahawa pantun juga merupakan salah satu wahana ilmu pengetahuan setiap individu dalam masyarakat.
Menuntut ilmu sangatlah penting, tidak kira siapa sahaja, kerana setiap individu berhak mendapat ilmu. Oleh itu, seseorang yang menyampaikan ilmu adalah merupakan amalan mulia kepada semua orang. Seterusnya, gaya bahasa yang digunakan dalam pantun ini ialah anafora, iaitu pengulangan perkataan kembang dan bunga di dalam pantun tersebut menimbulkan kesan penegasan atau mempercantikkan lagi irama dalam pantun tersebut. Gaya bahasa anafora yang digunakan juga sebagai pembayang pantun yang bagi mengukuhkan lagi maksud pantun pada rangkap yang seterusnya. Next, pemikiran masyarakat. Menimba ilmu merupakan suatu amalan yang mulia dilakukan oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat perlu tahu bahawa kita perlu menimba ilmu bukan saja duniawi, malah juga dunia akhirat, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Setiap masyarakat perlulah berfikiran kritis dalam menuntut ilmu, tidak kira di mana saja. Serta masyarakat hendaklah berfikiran terbuka dalam menimba ilmu seiring dengan peradaban dunia, adab dan pegangan agama Islam, agar keharmonian dapat terjamin dalam memperkembangkan masyarakat dan negara. Seterusnya, pantun keempat akan diterangkan oleh Adibah. Saya akan teruskan dengan menerangkan pemikiran masyarakat tentang penaklukan manusia terhadap alam, iaitu logik. Pantun nasihat ni terdapat dalam buku yang bertajuk Pantun Melayu Bingkasan Permata, iaitu yang berbunyi, ikan berenang di dalam lubuk, ikan di lada dadanya panjang. Adat pinang pulang ke tampuk, adat sirih pulang ke gagang. Next. Okay, maksud pantun tersebut, pantun ni mempunyai makna tersurat dan tersirat melalui penggunaan alam. Pemantun juga menggunakan imej sebatang pokok atau bahagian tertentu seperti daun, bunga, ranting dan akar, membawa sesuatu maksud mengikut sifat dan fungsi yang berkaitan. Rumput, terantai, lalang, padi dan turut dikaitkan dengan kehidupan dan perlakuan manusia. Selain itu, simbol alam juga berfungsi sebagai unsur keindahan dalam rima penciptaan pantun. Saya akan menerangkan pemikiran masyarakat juga. Dalam rangkap adat pinang pulang ke tampuk, adat sirih pulang ke gagang. Pantun ini menunjukkan kebijaksanaan orang Melayu menggunakan resem alam semula jadi, iaitu pinang dan sirih, yang masing-masing berasal dari tampuk dan gagang. Gambaran adat resem kehidupan seorang perantau yang pulang ke tempat asal setelah keluar merantau ke tempat lain. Masyarakat Melayu telah mengambil peraturan-peraturan alam semula jadi menjadi adat yang disampaikan secara kiasan kepada orang sekeliling. Seterusnya, rangkap tersebut memberikan keakraban masyarakat Melayu dengan alam sekeliling terselah serta menandakan kehidupan seseorang individu sinonim dengan kejadian alam yang berada di sekeliling kita. Seterusnya, saya memberi kepada Syirah untuk menerangkan pemikiran seterusnya. Syirah, mic awak tak buka. Okey, saya akan menerangkan pantun kelima iaitu pantun ilmu. Rangkap pantun kelima iaitu ramai orang menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Ilmu dicari tak akan rugi. Buat bekalan dunia akhirat. Okey, pantun ini menerangkan tentang pemikiran masyarakat yang mementingkan ilmu dalam kehidupan. Okey, makna pantun kelima ialah pengarang ingin menjelaskan tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya.
Okey, pengarang membuktikan bahawa masyarakat dahulu telah mempunyai sikap rajin dalam menuntut ilmu. Orang yang mempunyai pengetahuan yang luas sering menjadi rujukan serta dihormati oleh masyarakat lain. Selain itu, sekiranya seseorang mempunyai pelbagai ilmu, mereka akan menjadi rujukan untuk masyarakat lain serta menjadi ilmu tersebut digunakan sebagai panduan untuk menjalani kehidupan harian maupun kehidupan di akhirat. Okey, terdapat gaya bahasa di dalam pantun kelima iaitu asonansi. Sebagai contoh di dalam rangkap ramai orang menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Okey. Baris tersebut menunjukkan perulangan bunyi vokal A dalam sesuatu baris. Okey. Hal ini menjelaskan bahawa terdapat unsur alam juga seperti perigi dan buluh. Okey. Objek alam ini digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pemikiran dan menjadi menjadikan pantun tersebut lebih beremosi dan masyarakat dapat memahami maksud yang tersirat. Okay, next. Okay, antara pemikiran masyarakat yang terdapat di dalam pantun ini ialah ilmu dicari tak akan rugi buat bekalan dunia akhirat. Okey, baris tersebut merangkan bahawa pengarang menegaskan kepada masyarakat tentang kepentingan menuntut ilmu kerana ilmu yang diperoleh tidak akan rugi. Okey, hal ini demikian kerana sesuai dengan zaman kemodenan sekarang kerana dunia hari ini sangat-sangat mementingkan ilmu pengetahuan kerana apabila seseorang itu mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan, mereka dapat mempunyai kejayaan yang lebih baik, dapat menceburi dalam pelbagai bidang serta individu tersebut juga dapat memberi sumbangan kepada masyarakat sekeliling. Okey, selain itu, pengarang juga mengajak masyarakat untuk berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Okey, seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu mempunyai ilmu yang luas, maka dia juga dapat menjadikan pelbagai sumbangan kepada pelbagai pihak. Okey, next. Okey, seterusnya saya ingin mempersilakan Sakinur untuk menerangkan pantun ke-6. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Hamidah dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menerangkan tentang pemikiran masyarakat, kepentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Pantun yang saya pilih pantun ilmu yang berbunyi, buat cempedak di luar pagar, ambillah gala tolong julukan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Pantun yang dipetik dari para pantun Melayu, bikisan permata 2001. Next. Makna pantun, ilmu pengetahuan amat titik beratkan oleh masyarakat Melayu kerana ia dapat membentuk dan menyuburkan fikiran masyarakat ke arah sejahteraan. Pantun ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa budaya masyarakat Melayu yang sentiasa ingin ditegur dan diberi tunjuk ajar ketika mereka melakukan kesalahan dan mencerminkan masyarakat Melayu yang mementingkan tunjuk ajar daripada orang lain. Gaya bahasa yang terdapat dalam pantun ini ialah gaya bahasa asonansi, iaitu pengulangan huruf vokal
Contohnya pada baris pertama dalam pantun yaitu buat cempedak di luar pagar, dan baris kedua pantun saya budak baru belajar. Kesan daripada gaya bahasa ini dapat menimbulkan kemerduan bunyi, menimbulkan kelembutan bunyi, dan menimbulkan keindahan bunyi. Next. Seterusnya ialah saya akan menerangkan pemikiran masyarakat. Buah cempedak di luar pagar yang bermaksud terdapat banyak ilmu di luar sana. Oleh itu, jika seseorang itu ingin mempelajari ilmu, mereka perlu keluar dari tempat asal atau kampung mereka. Perkataan gala pada baris kedua pantun menunjukkan sisi yang tidak luntur dan tidak mudah berputus asa dalam menuntut ilmu. Next. Seterusnya saya akan menerangkan seterusnya secara kesimpulannya, nilai keindahan dan pengajaran yang terdapat dalam pantun Melayu menjadi satu wadah sumber hiburan dan pemikiran masyarakat Melayu. Tuntutan supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berjaya dalam hidup dalam pantun nasihat dapat menunjukkan perilaku tentang cara bagaimana masyarakat Melayu menjadi seorang yang baik dan berguna. Selain itu, masyarakat Melayu amat mementingkan ilmu pengetahuan, buktinya dalam pantun ilmu. Masyarakat Melayu menegaskan menuntut ilmu sangatlah penting bagi masyarakat tanpa mengira bangsa, usia jantina, dan agama. Pantun boleh dilihat sebagai salah satu bukti bagi menunjukkan kehidupan masyarakatnya yang unik. Pantun juga memainkan peranan yang besar dalam memupuk nilai-nilai moral dan jati diri masyarakat. Selain itu, pantun yang baik ialah pantun yang dapat memberikan nilai didaktik dan bukanlah untuk hiburan semata-mata. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada Rachel untuk bahagian rujukan. Oke, jadi ini adalah rujukan yang telah digunakan sepanjang membuat kajian tentang pemikiran masyarakat. Oke, jadi untuk buku, kami telah menggunakan 7 sumber rujukan. Jadi dapat dilihat pada screen ini. Dan untuk rujukan internet pula ada 4. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekejap. Nak buat apa ni? Ucapan terakhir ke macam mana? Sebagai ni. Ya. Okey. Saya ke penutup. Okey. Okey, saya bagilah. Okey. Maka dengan ini berakhirlah pembentangan kumpulan 2 iaitu tugasan pengantar falsafah. Dengan ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hamidah binti Abdul Wahab kerana sepanjang tugasan ini kami dapat pelbagai bimbingan daripada doktor. Terima kasih juga kepada ahli kumpulan 2 kerana memberikan kerjasama yang sangat baik.